إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وسلمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد أما بعد. Alhamdulillah, syukur pada Allah SWT kerana pada pagi ini kita dapat berkumpul dalam satu majlis ilmu yang bertujuan tak lain tak bukan untuk mendekatkan diri kita kepada Allah SWT. Kerana iman ini sifatnya seperti pokok yang perlu disirami, dibajai, dijaga. Maka demikianlah juga iman yang ada dalam diri. Sebab itu antara doa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam agar sentiasa dapat melakukan ketaatan, iaitulah selepas setiap salat baginda akan berdoa, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantulah aku untuk mengingatimu, bersyukur padamu, memperbaiki amal salihku tanpa henti-henti kepadamu. InsyaAllah pada pagi ini kita melihat renungan daripada kitab yang bertajuk At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran. Satu kitab yang sangat bernilai di sisi kaum muslimin yang telah pun dikarang oleh Imam Nawawi lebih 700 tahun yang lalu. Walaupun Imam Nawawi ini dalam kehidupannya sudah pun wafat lebih daripada 700 tahun, tapi karya beliau ini menjadi rujukan di seluruh pelosok alam sebagai bukti penerimaan Allah SWT akan amalan dan tulisan beliau. Mudah-mudahan Allah SWT menggerakkan kita, memberi kepada kita peluang untuk melakukan kebaikan dalam kehidupan ini selagi jasad dikandung badan. Dan kadang-kadang satu benda yang dilakukan itu nampaknya kecil tapi besar di sisi Allah SWT. Ketika Al-Imam Malik, guru kepada Imam Syafi'i yang mulia itu, mengarang sebuah kitab tajuk Al-Muwatta'. Kitab ini namanya Muwatta'. Maka ramailah di kalangan para ulama yang hidup zaman dengan beliau turut mengarang kitab dan diberi nama yang sama, iaitu Muwatta' juga. Maka anak-anak murid Imam Malik bertanya kepada guru yang mulia ini. Mereka berkata, wahai tuan guru, tuan membuat sebuah kitab namanya Muwatta'. Kini ramai pula orang yang mengikuti, menamakan kitab-kitab mereka pun Muwatta' juga. Tak ada idea kadang-kadang tuan-tuan. Jadi paling senang sekali copy paste lah, ambil daripada orang, nanti claim kita punya. Inilah yang kadang-kadang berlaku pada segelintir orang yang tidak mengetahui adanya Allah SWT yang murakabah segala apa yang dilakukan. Berlaku daripada zaman dahulu lagi, orang yang claim satu buatan orang lain dengan namanya. Lembu punya susu, sapi dapat nama, mereka kata. Maka anak-anak murid Imam Malik bertanya kepada tuan guru mereka. Mereka pun tulis kitab juga, namanya pun sama juga. Maka jawapan Imam Malik yang mulia itu, imam yang putih, yang hebat, yang segak, yang tinggi itu, yang kalau tuan-tuan nak tahu punya waraknya Imam Malik ini, beliau dipanggil sebagai Imam Daril Hijrah, imam bumi penghijrahan Nabi SAW. Kalau Imam Malik hadir dalam sesuatu kuliah, semua mata akan terpaku kepadanya. Hebatnya orang ini, mulianya akhlaknya. Imam Malik ni tidak bersepatu duduk di Madinah, tak pakai kasut. Satu hari seorang anak murid yang kaya menghadiahkan untuknya seekor kuda untuk digunakan, memudahkan dia untuk beribadah, berjalan ke sana kemari, bergerak. Imam Malik menerima kuda tersebut untuk tidak mengecilkan hatinya. Tapi tak sampai satu hari berlalu, kuda tersebut sudah beralih milik, dihadiahkan kepada orang. Iaitulah Imam Malik ini berkata, aku tidak pernah memakai kasut dalam bumi yang Nabi disemadikan di bawahnya. Ini kan pula kalau aku nak menaiki seekor kuda di atas bumi yang Nabi bersemadi di bawah tanahnya. Tak mungkin. Ambillah kuda ni, wahai anakku, engkau lebih perlu kepadanya. Kerana engkau nak menggunakannya, aku tidak, aku masih dengan rumah dekat saja. Jadi Imam Malik
rahmatullah alaihi ni menulis kitab namanya Muwatta. Ramailah orang pun tiru juga Muwatta namanya. Maka ditanya kepada beliau menjawab, ma kana lillahi fahuwa baqin. Kalau satu perkara itu dibuat kerana Allah, maka ia akan kekal. Sehingga kini Imam Malik sudah meninggalkan kita lebih 1200, lebih 1300 tahun. Tapi kalau orang menyatakan kitab Muwatta kepada mereka yang belajar hadis, mereka yang belajar syariah, yang belajar di fakulti-fakulti Islam, di mana-mana universiti Islam dalam dunia pun, semua mereka akan menjawab Muwatta. Siapa pengarangnya? Imam Malik. Maka kitab-kitab lain yang digunakan nama yang sama dengan nama beliau itu Muwatta juga, semuanya sudah hilang dalam lipatan sejarah, tak ada dikenang orang lagi. Walaupun kata setengah pengkaji, kitab-kitab Muwatta yang lain itu sebahagiannya lebih besar, lebih hebat, lebih banyak hadis-hadisnya nak dibandingkan dengan kitab Muwatta Imam Malik. Kerana Imam Malik ini menulis dengan niat kerana Allah. Maka inilah dia bicara tentang iman, tuan-tuan. Dia perlu kepada satu kekuatan mujahadah, usaha untuk menyuburkan iman. Akhirnya lahirlah kitab yang mulia seperti kitab Imam Nawawi ini, kerana kita meyakini beliau menulisnya dengan iman. Anak muridnya bernama Ibn Attar berkata, tuan guru kami ini seandainya dia menulis satu buku, dia akan biar berbulan-bulan dalam simpanannya selepas siap. Dia murajaah balik, dia muhasabah balik, dia renung dirinya balik. Aku tulis ni kerana Allah ke kerana manusia? Kalaulah aku tulis ni kerana manusia, tak ada guna di sisi Allah. Dia ambil, diponyokkan nota itu, kertas itu, dibuang. Kalau dia tulis lepas bulan-bulan, dia fikir, dia tengok, dia koreksi balik dirinya, mendapati dia tulis itu kerana Allah, maka barulah dibenarkan untuk diterbitkan, dibaca oleh publik. Allahu Akbar, Masya Allah, Tabaraka wa Ta'ala. Jadi bicara tentang iman ni, tuan-tuan, adalah suluhan rohani yang diberikan oleh Allah SWT kepada hati seseorang. Walaupun zahirnya nampak kurang daripada orang lain, tapi hatinya jauh lebih baik daripada mereka. Maka tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian, ini saya nak baca pada bab yang kelima, muka surat 39, pada menyatakan keutamaan golongan yang menghafaz Al-Quran Al-Karim. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'na bi ulumihi fid dharaini amin. Berkatalah pengarang, mudah-mudahan Allah memberkatinya, mencucur rahmat ke atasnya. Mudah-mudahan jariah yang ditulisnya ini menjadi penyuluh dan juga penerang kepadanya dalam kubur, pelapang kepadanya dan pengangkat seksa daripada kubur itu. Moga-moga ilmu yang ditulis ini manfaat kepada kita selaku orang yang tinggal. Antara adab orang yang menghafaz Quran ialah dia perlu berada dalam keadaan paling sempurna dan berpribadi paling mulia, menjauhkan dirinya daripada perkara-perkara dilarang oleh Allah sebagai tanda mengagungkan Al-Quran. Dia hendaklah terpelihara daripada pekerjaan yang hina, berhati mulia, merasakan dirinya lebih tinggi daripada penguasa yang sombong dan mereka yang jahat daripada kalangan penduduk dunia, merendah diri terhadap orang-orang saleh, melakukan kebaikan serta kepada orang miskin, melakukan kebaikan, pelaku kebaikan kepada orang miskin, khusyuk serta memiliki ketenangan dan kehormatan. Ini kata Imam Nawawi. Jadi orang yang menghafaz Quran ini, janganlah kelakuan dia macam kelakuan orang biasa-biasa, kerana Allah pilih dia untuk menjadi wadah kepada Al-Quran Al-Karim. Maka janganlah dia jadi seperti orang yang tidak berakhlak. Para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in adalah golongan terbaik untuk dicontohi. Akhlak mereka, sifat mereka, tabiat mereka, amalan mereka. Kita semua tahu kisah seorang yang bernama Salman Al-Farisi ibnil Islam radhiyallahu anhu wa arda. Salman Al-Farisi ini perjalanan masuk Islamnya dicerita dalam kitab Syaraful Mustafa, sangat menarik. Daripada kecilnya dia besar dalam keluarga penyembah api. Bapaknya adalah pembuat biara untuk menyembah api. Salman Al-Farisi, dia anak muda yang segak, handsome, orang Parsi, tinggi, putih, kacak, anak lelaki yang sangat disayangi oleh ayah ibunya. Ayah ibunya penyembah berhala, penyembah api. Orang-orang Majusi ni ada lebih pada 1000 agama di situ, ditulis oleh Syekh Abdul Hasan Ali An-Nadwi. Walaupun nampaknya agama mereka cuma satu saja, Zaradesh.
Zoroaster. Tapi sebenarnya Majusi ni ada macam-macam mazhab. Antara mazhab mereka ialah menggalakkan perkahwinan di antara adik-beradik, seperti berlaku pada raja-raja mereka. Ya, maka tuan-tuan dimuliakan sekalian, Salman Al-Farisi melihat benda ini akalnya tak boleh terima daripada kecil lagi. Dia bertanya kepada ayahnya. Ayah dia tak boleh jawab. Macam cerita Nabi Ibrahim AS, tuan-tuan. Sehingga satu hari dalam hari keramaian dia pergi, dia lalu dia melihat satu biara, satu gereja, dan kelihatanlah padri dalam tu sedang beribadah. Dia tertarik kepada cari ibadah itu, menyembah Tuhan yang tidak nampak, bukan macam mereka menyembah api. Dia balik tanya pada bapa dia. Bapa dia kata, demi Tuhan wahai anakku, agama kita lebih baik pada agama si padri itu. Tapi Salman tidak boleh menerima, tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Akhirnya pada satu hari dia lepas, walaupun bapa dia mengurung dia. Setengah riwayat mengatakan bapa dia mengunci dia, mempasung dia, menjel dia, tuan-tuan. Salman berjaya melepaskan diri dengan bantuan kakaknya atau pembantunya. Akhirnya larilah pergi ke gereja, sebelum beliau pergi ke satu tempat yang lain, sampai ke Damsyik pada masa itu, sebelum Rasulullah SAW dibangkitkan di Madinah, tuan-tuan. Tiba-tiba dia sampai di situ, dia melihat padri yang ada itu seorang yang korupter. Nampak depan orang muka yang baik, tapi di belakang dia mengumpul harta. Salman terkilan melihat kelakuannya. Sampailah hari matinya, Salman beritahu pada pengikut-pengikut agama Kristian di situ, ini padri sebenarnya kamu meyakini dia baik, kamu lihat dia baik, sebenarnya dia seorang penjahat, dia kumpul harta kamu secara zalim. Mereka tak percaya. Mereka melihat, akhirnya ditunjukkan tempat simpanan hartanya di bawah gereja itu. Banyak, tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Banyak harta mereka disimpan oleh padri tersebut. Nampaknya tinggalkan kau juga akan harta ini, kau kumpulkan dia dengan penipuan dan sebagainya. Tak berapa lama dahulu, di negara jiran kita, negara yang kaya raya itu, satu kes yang sama ditangkap dan dilaporkan dalam majalah besar dunia ekonomis tentang kelakuan seorang padri di situ yang mengumpulkan harta juta-juta Sing dollar, tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian, menipu orang ramai dan sebagainya. Maka mereka pun melihat kubur padri yang sanjung itu, dibalingnya kubur tersebut, segala kekotoran dibaling padanya. Salman berpindah kepada gereja yang baru, dan gereja yang baru itu padrinya seorang beriman dengan sebenar-benarnya kepada Nabi Isa AS. Dia dapat belajar banyak tentang Kristian, tentang Islam dari perspektif pengikut agama Kristian yang pada masa itu Islam sebenarnya. Akhirnya bila tuan guru dia, rahib itu nak mati, dipesan, padri itu pesan pergi pada padrinya lain di Mosul pula, di Iraq. 3-4 tempat, tuan-tuan, dia pergi, sehingga padri yang terakhir mengatakannya sebenarnya agama Nabi Isa ni akan berakhir dengan kemunculan seorang Nabi yang datang dari tempat banyak pokok kurma. Kau pergilah cari banyak pokok kurma, di situ Nabi akhir zaman akan datang. Agama yang kau pelajari daripada aku dan juga padri-padri sebelummu sudah pun berakhir dengan kedatangan nama lelaki itu Ahmad, disebut dalam kitab Taurat, dalam kitab Injil kami. Kita pergilah engkau wahai Salman, anakku. Salman pergi dan perjalanannya, tuan-tuan, ditawan oleh golongan perompak jalanan. Akhirnya diperhambakan macam kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Cerita-cerita dalam Quran ni kalau kita baca, tuan-tuan, kita hayati, sebenarnya ia cerita yang sama, kerana manusia itu benda yang sama, akan melalui proses yang sama. Kalau orang tak ada agama, mereka mengkaji manusia macam pandangan Sigmund Freud. Dia mengkaji manusia, melihat manusia itu satu titik nafsu syahwat, mencari kepuasan dalam hidup, bahawa ego, super ego dan sebagainya, melihat manusia sebagai dari perspektif yang salah. Manusia itu kena dipenuhi segala keperluannya, sehingga baby yang kecil itu pun sudah punya syahwat, kata lelaki bangsa Yahudi ini dalam kajiannya, ego, super ego, tuan-tuan. Itu sebab anak-anak lelaki itu pegang susu ibunya, kata-kata yang sangat kotor dan jijik, dan kata-katanya cuba dipermudahkan oleh anak-anak muridnya bernama Adler dan juga Young. Ini kajian dulu, lebih 70 tahun lalu, tuan-tuan. Orang Yahudi punya cara berfikir, dahillah teori Darwin dan sebagainya. Tapi kita dalam Islam, kita mengkaji manusia itu simple. Dia ada Tuhan, dia rasa nak bertuhan, maka Islam datang tunjuk kepadanya cara beribadah kepada Allah. Dan tiada satu landasan yang lebih clear daripada landasan yang diajar oleh Islam dalam kehidupan dan juga kematian. Maka akhirnya Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu ni cakap dengan hatinya, dia tawan sebagai hamba, diperdagangkan, badannya tegap. Salman ni tegap, tuan-tuan, tinggi orang. Maka akhirnya jatuh dia ke tangan seorang Yahudi di Madinah dan bekerja memetik buah kurma.
Satu hari dia mendengar tuannya berkata dengan jirannya sepupunya itu. Mereka berjiran, sepupu ni macam keluarga, mempunyai ladang kurma. Cakap pada jirannya, sepupunya itu, aku dengar ada seorang lelaki datang dari Mekah, dia mengaku dia menjadi Nabi akhir zaman. Salman melompat turun dari pokok kurma bertanya kepada tuannya, dan akhirnya dilempang tuan-tuan oleh tuannya. Apa engkau menyebut? Engkau ni merupakan hamba. Aku beli engkau untuk kerja di ladang. Engkau pergi tanya benda yang tak perlu buat apa. Sambung balik kerja. Salman Farisi radhiyallahu anhu ardah, tuan-tuan. Salman akhirnya dapat tahu Nabi sampai di Madinah. Maka Salman Farisi radhiyallahu anhu cuba untuk cari peluang bertemu dengan Nabi SAW, dan dia telah diberitahu tentang tanda-tanda kenabian yang ada pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Antara tanda kenabian itu di antara dua, bahu pelipat belakang badannya ada daging yang memonjol, menandakan dia Nabi akhir zaman. Itu cop mohor yang Allah jadikan. Yang kedua, lelaki ini tidak makan benda yang bersifat sedekah. Baginda hanya makan benda yang bernama hadiah. Maka Salman Farisi radhiyallahu anhu mencari peluang menjumpa dengan Nabi. Satu hari dapat mendengar Nabi bercakap sallallahu alaihi wasallam. Maka dia pun menghantar kurma kepada Rasulullah dan berkata, wahai Muhammad, ini kurma sedekah daripada aku untukmu. Rasulullah pun senyum menerima kurma tersebut. Baginda tidak menjamah walaupun sebutir, maka diberi kepada sahabat-sahabatnya untuk dimakan. Ternyata lelaki ini tidak makan sedekah. Keesokan harinya ada peluang Salman datang lagi bawa kurma dan diberi kepada Nabi lagi dengan katanya, wahai Muhammad, ini merupakan hadiah daripada aku. Maka Rasulullah SAW pun menikmati sedikit, bakinya diberi kepada para sahabat radhiyallahu alaihim ajma'in. Terbuktilah kata-kata ini daripada tuan gurunya sebelum mati ini itulah benar, kata Salman dalam hati. Salman membingkas bangun mencari peluang untuk melihat apa yang terdapat di antara bahu Nabi yang terlindung oleh pakaian baginda sallallahu alaihi wasallam. Baginda memahami kehendak Salman itu dengan pemberitahuan daripada Jibril. Baginda pun melonggarkan jubah baginda SAW, pakaiannya, bagi menampakkan Salman daging yang terdapat yang tersembul keluar di antara dua bahu baginda SAW. Setengah mereka mengatakan cop itu menulis, tawajjah haitsu syi'ta fa innaka mansurun. Pergilah ke mana engkau wahai Muhammad, engkau akan dapat bantuan daripada Allah. Cop di belakang Nabi SAW itu bentuk segitiga. Yang sebenarnya kata Imam Tirmizi dalam Syama'il Muhammadiyah, dia tidak seperti itu. Ia bonjol sikit macam besar telur burung merpati. Ya, tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Ialah para ulama berbeza pandangan mengambil keberkatan tawasul dengan Nabi selepas kematian baginda SAW. Antaranya tidak membenarkan, sebagian besarnya membenarkan. Tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian, maka Nabi pun melonggarkan jubah baginda SAW. Salman pun memeluk baginda SAW, wahai Rasulullah, saya mendapat cerita tentang Rasulullah ni lama dah, tak ada peluang untuk bertemu Rasulullah. Saya adalah seorang hamba. Asal usul saya seorang merdeka, tapi saya jadi hamba. Rasulullah kata, tiada hidup lebih hina daripada perhambaan. Bantulah saya supaya dapat bebas daripada perhambaan ni, wahai Rasulullah SAW. Salman pulang kepada bosnya. Dia seorang pekerja yang baik. Kita ni kalau dapat pekerja yang baik, tuan-tuan, rasanya lapang hati fikiran. Bagi wang dia jaga, bagi amanah dia buat. Syarikat itu walaupun bukan dia punya, tapi dia buat lebih daripada kita. Kejujurannya, kesungguhannya. Kalau orang tak buat kerja, dia boleh tegur pula. Buatlah kerja sesungguh. Kalau kita tegur, jadi bos kita ni bos tegur, orang tak mau dengar. Tapi kalau orang yang dalam syarikat sama macam pekerja-pekerja lain, bertegur, orang pun heran. Yang kau kerja mati-matian untuk dia, kau dapat apa? Kadang-kadang ada jarum-jarum jahat timbul daripada orang yang tak puas hati, yang hatinya kotor, dia meracun, dia jadi toksik kepada orang lain. Balik pada cerita Salman ni, seorang pekerja yang sangat mulia, tuan-tuan ni mulia Allah sekalian. Maka benih yang baik ini disayangi oleh tuannya. Satu hari datang jumpa Tuhan dia, Tuhan ada tak cara untuk saya merdeka? Orang nak merdeka ni dipanggil hamba mukatab. Maknanya dia minta untuk dimerdekakan. Maka tuannya setlah satu term. Apa termnya? Nombor satu, kau kena bayar nilai kau sebanyak begini. Nombor dua, aku ada tanah yang luas, kau tanam pokok kurma sebanyak berapa ratus batang. Itu syaratnya. Ya, itu syaratnya. Berat syarat tu, tuan-tuan. Mas kalau nak bagi sampai
10 kilo berapa nilainya tuan-tuan? 10 kilo berapa nilainya pada hari ni? Orang itu kerja kais pagi makan pagi, kais petang makan petang, macam mana nak bebaskan diri? Memang takkan dapat. Dah tu kena tanam pula pokok kurma kat tanahnya yang gersang, kosong, kontang. Memang tak boleh hidup pokok kurma kat situ. Dia sengaja mengadakan syarat-syarat yang bukan-bukan untuk Salman, kerana sayang pada Salman ini. Jujur, baik, kuat bekerja. Salman jumpa dengan Rasulullah dengan hati yang sedih. Wahai Rasulullah SAW, dia telah bagi saya satu term untuk kemerdekaan ini, tapi term ini memanglah susah nak penuhi Rasulullah. Yang pertama, emas banyak ini. Rasulullah kata tenang, tak apa. Yang kedua, tanah dia penuh dengan batu-batu itu setanam pokok kurma. Rasulullah kata tunjukkan mana tanahnya. Tuan-tuan yang berkata sekalian, maka Nabi pun menyuruh para sahabat, siapa yang mampu dermalah untuk Salman. Kita ni kalau nak buat crowdfunding, nak buat kumpulkan duit daripada orang ramai, jadilah orang yang amanah tuan-tuan. Kerana ramai orang dalam situasi yang ini kerjanya minta, kita pun tak tahu apa benda yang dia nak buat dengan duit ini, ya. Tak pernah selesai minta duit pada orang. Jadi ini satu benda yang perlu diperbaiki, diperbetulkan. Memanglah bagi kita yang sedekah ni, dalam hadis mengatakan satu hari seorang bersedekah pada zaman Bani Israel sebelum kamu, kata Nabi kita SAW dalam bab sedekah. Sedekahnya pada malam itu jatuh ke tangan seorang yang kaya. Maka orang ramai berkata, apalah dia pergi sedekah pada orang kaya? Mana dia tahu tuan-tuan? Dia sedekah pada waktu malam dengan penuh keikhlasan. Maka Rasulullah mengulas perkara itu, berkata niatnya diterima oleh Allah. Walaupun sedekahnya kepada orang kaya, mudah-mudahan orang kaya itu mengerti prinsip memberi kepada orang lain, membantu orang lain, mengambil pengajaran daripada sikap orang itu bersedekah kepadanya walaupun dia kaya. Esok malam dia sedekah lagi, sedekah pula tangan jatuh pada seorang pencuri, sedekah jatuh pada tangan seorang pencuri. Maka orang ramai berkata lagi, tengok sedekah pada pencuri pula. Rasulullah mengulas lagi, mudah-mudahan sedekah kepada pencuri itu menjadikan pencuri itu sedar bahawa buatannya haram dan dia berhenti buatannya itu. Bagi yang memberi sedekah itu ada pahala besar di sisi Allah. Malam berikutnya dia sedekah lagi, sedekah pada perempuan pula, perempuan jahat. Maka orang ramai berkata lagi sedekah pada orang perempuan jahat. Apa tujuannya? Rasulullah mengulas lagi, mengatakan bahawa sedekah yang terima oleh Allah, mudah-mudahan perempuan itu berhenti di perbuatan maksiatnya. Memanglah ada hadis macam tu, betul. Tapi bilakah akan berakhirnya sikap minta-minta ni tuan-tuan? Kena ada satu plan of action yang konkret. Jadi kembali kita kepada apa yang digambarkan ni tuan-tuan hati dan dikasihi sekalian. Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu memberitahu Rasulullah tentang proses kemerdekaan yang dia harapkan itu memerlukan pengorbanan yang besar, emas yang banyak dan pokok kurma ditanam di tanah yang kontang. Rasulullah menyuruh para sahabat, siapa nak derma ni, derma untuk Salman. Mereka datang bagi derma sikit. Akhirnya tuan-tuan, terkumpullah satu jumlah yang memang sangat sederhana. Rasulullah bersabda, berikan kepada aku doakan keberkatan untuknya. Emas yang dikumpulkan itu tuan-tuan akhirnya mampu memenuhi permintaan majikannya yang sengaja meletakkan satu kadar yang tak pernah sabar. Bila ditimbang di atas timbangan, ternyata emas itu berat walaupun nampaknya kecil. Maka Yahudi ini terkejut dan tinggal syarat yang kedua untuk tanam pokok kurma. Maka Nabi SAW sendiri menanam pokok kurma di tanah gersang itu dan berkata kepada Salman, jangan risau, nanti lambat laun tanah ini akan jadi milik kita. Benar, itulah yang berlaku dengan pembukaan Khaybar akhirnya. Nabi SAW dan para sahabat pada zaman Nabi SAW masih hidup lagi, jatuhlah tanah-tanah tersebut kepada orang Islam, jadi milik Islam. Maka Salman pun dapat kemerdekaan, ya. Maka tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian, Salman ni seorang lelaki keturunan bangsawan, kaya raya, tapi Islam menukar hidupnya jadi serba sederhana dan dia tidak pernah kisah tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Pakaian yang simple, kasar. Bila orang sebut tentang tasawuf tu datang dari perkataan suf. Suf tu berarti baju yang kasar, baju yang serba sederhana, baju yang menampakkan seseorang itu tidak ingin pada dunia apa-apa pun, cukuplah apa yang ada. Maka Salman pakaian sangat simple, hidupnya sangat sederhana. Walaupun asal usulnya keturunan orang-orang bangsawan, hartanya banyak, kaya raya, tapi dia tidak pandang itu semua tuan-tuan dimuliakan sekalian. Pada malam dia berkahwin
Isterinya pun dihias secantik-cantiknya oleh isteri-isteri para sahabat yang lain. Maka dia pun menemui isterinya dan melihat isterinya pakaian cantik, indah. Dia tak pakai pakaian yang indah seperti dia kata pada isterinya, wahai isteriku, tak payahlah kita harapkan sangat dunia ni. Ya, apa yang ada di sisi Allah itu melebihi segala-galanya. Ya, kita tak payahlah jadi macam orang lain. Pakailah apa yang ada. Tak payahlah kita nak berlagak benda yang bukan milik kita. Pakai sederhana. Apa yang ada kita pakai. Abang terima. Abang tak mahu melihat kau pakai begitu cantik, tapi sebenarnya semua orang punya tak mahu. Emas-emas ni semua kalau mereka punya pulang kan. Pakai apa yang simple, yang mudah, yang senang. Kita mengetahui kemampuan diri kita yang sebenar. Maka Salman memilih hidup yang sangat sederhana, tuan-tuan dimuliakan sekalian. Lebih kurang. Ketika para sahabat berbangga-bangga menceritakan keturunan mereka yang hebat-hebat, Salman ada di situ, dia tak ada pernah cerita bapak dia penyembah berhala, Majusi. Orang Majusi berkahwin, adik-beradik pun ada. Apa yang dia nak banggakan? Tak ada apa dia nak banggakan. Maka semua orang bertakruf mencerita tentang dirinya, keluarganya, kebangsawanannya. Tiba pada giliran Salman, Salman berkata, akulah Salman bin Islam bin kepada Islam. Maknanya dia nak ceritakan Allah telah merahmatinya, beri peluangnya untuknya masuk Islam, dan datuk dia bukan bapak dia yang ada di Parsi itu. Bapaknya, datuknya adalah Islam. Maka terkejutlah semua sahabat yang ada, menangis dalam mereka, tuan-tuan. Mendengar kata-kata Salman yang hebat itu, mereka berbangga-bangga dengan keturunan tiada apa nilai di sisi Allah SWT. Yang bernilai adalah amalan kita sebenarnya, ketakwaan kita masing-masing. Maka peringatan daripada Imam Nawawi di sini, orang yang memiliki Al-Quran kena rasa seperti itu. Jangan rasa orang lain lebih baik daripadanya. Bukan di sini makna takabur, bukan, tapi rasalah mulia atas murid Allah kepadamu. Allah pilih engkau untuk jadi orang yang baik. Allah pilih engkau untuk faham Quran. Kenapa engkau rasa orang lain lebih baik daripada diri? Yang mana harta ni semua akan ditinggalkan. Tapi orang yang bawa Al-Quran itu akan menemaninya dalam kubur, akan beri syafaat kepadanya di akhirat, akan bolehkan ibu bapanya dipakaikan crown di akhirat nanti, dimuliakan dia duduk tempat yang tinggi. Mana lebih utama, tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian? Kerana bila orang dimasukkan dalam neraka di kalangan orang-orang kaya yang dapat harta dari sumber yang haram itu, maka ketika dimasuk neraka, dicelupkan neraka itu sesaat cuma. Kemudian Allah bertanya kepadanya, fulan, berapa tahun kau hidup kat dunia? 80 tahun. Pernah tak kau rasa senang, wahai fulan? Tak pernah. Padahal 80 tahun dia hidup kesenangan, tuan-tuan. Kerana kehidupannya daripada sumber yang haram itu menyebabkan luput segala nikmat yang dirasai di dunia dengan sekali celupan sesaat di akhirat itu dalam neraka. Sebaliknya orang yang masuk syurga, bertahan di dunia dengan segala kepayahan, kesulitan, tapi dia ikut jalan yang lurus yang Allah ajar kepadanya, tak terlibat dengan benda yang haram, hidupnya susah. Adakah 80 tahun itu susah, tuan-tuan? Mungkin separuh, mungkin sepertiga, mungkin semua, tapi dia kekal istiqamah dalam kebaikan. Maka ketika dia dimasukkan ke syurga di akhirat sesaat cuma, Allah pun tanya kepadanya, fulan, kau hidup di dunia berapa lama? 80 tahun. Kau pernah susah tak? Tak pernah, wahai tuan. Habis dia lupa semua kesusahannya, tuan-tuan, kerana sekali celupan di akhirat. Maka inilah bicara orang beriman yang nampak destinasi akhirat. Maka orang yang diberikan Al-Quran dalam dirinya kena rasa dirinya mulia, Allah pilih dia. Tak wajar sekali engkau merasakan orang lain yang berebut-rebut bab dunia yang umpama bangkai itu untuk kamu mengejar benda yang sama, padahal kamu faham dunia bukan seperti yang mereka pandang. Jadi, tuan-tuan, sebuah riwayat datang daripada Umar Khattab radhiyallahu anhu, beliau berkata, ya ma'syarul qura, irfa'u ru'usakum faqad wadaha lakum tariq wastabiqul khairat wa la takunu 'iyalan 'ala nas. Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu anhu pernah berkata kepada orang yang menghafaz Quran, orang yang memahami Al-Quran, para ustaz, para ulama, wahai orang yang memahami Al-Quran, berlumba-lumbalah kamu dalam kebaikan, jangan bergantung harap pada manusia, mintalah pada Allah. Tuan-tuan ya, diriwayatkan daripada Allah bin Mas'ud pula berkata, yanbaghi li hamil Quran an yu'raf bi lailatin idza an-nas naimun wa bi naharihi idza an-nas muftirun wa bi huznihi idza an-nas yafrahun wa bi bukaihi idza an-nas yadhhakun wa bi samtihi idza an-nas yakhudun wa bi khushu'ihi idza an-nas yaqtalun. Seorang penghafal Quran hendaklah dikenali dengan ibadahnya pada waktu malam ketika orang semua nyenyak tidur, dan dikenali dengan siangnya dengan puasa ketika orang lain
sibuk makan dan minum, dan diketahui pada wajahnya wajah yang bimbang, kedudukannya di akhirat risau, sedangkan orang lain semua dalam kegembiraan. Dan diketahui dengan kesedihannya ketika orang semua ketawa, dan diketahui dengan tingkah lakunya banyakkan diam ketika orang semua banyak berbicara, dan diketahui pada tindakannya yang tawaduk dan rendah diri itu ketika manusia semuanya berbangga-bangga. Allahu Akbar, macam Salman Al-Farisi yang diceritakan tadi. Orang suruh bangga keturunan, tak, dia tak ada apa. Aku nak bangga apa? Aku bangga hanya aku orang Islam, tak ada benda lain aku nak bangga. Tuan-tuan dan mulia Allah sekalian, dalam riwayat daripada Hasan Basri berkata, sungguhnya orang terdahulu sebelum kamu melihat Quran sebagai risalah datang daripada Tuhan mereka, lalu mereka menghayatinya pada waktu malam dan mengamalkannya pada waktu siang. Ini kata Hasan Basri, orang yang baca Al-Quran melihat Quran ini memang benar-benar daripada Tuhan. Diceritakan pada zaman Harun Ar-Rasyid. Harun Ar-Rasyid ni seorang pemimpin besar Islam, cucu kepada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Abdullah bin Abbas seorang faqih, mufassir, alim, sahabat Nabi, ni umpamakan macam lautan ilmu. Tapi antara cucunya ada yang tak minat, mereka jadi ahli politik. Ini adalah pilihan masing-masing, tuan-tuan. Kita ada anak berapa orang pun macam-macam kecenderungan ada. Asalkan kecenderungan itu bukan benda yang haram dan maksiat, benarkan mereka untuk buat, tuan-tuan, tak ada masalah. Mudah-mudahan ia menyumbang untuk Islam. Jadi tuan-tuan yang mulia Allah sekalian, satu hari Harun Ar-Rasyid melihat di antara orang-orang besar yang berpengaruh dalam kerajaannya, menteri-menteri kanannya, ada orang bukan Islam. Itulah keterbukaan yang ada daripada Islam daripada 1300 tahun lalu. Kalau kita nak tahu, Harun Ar-Rasyid ni pemimpin besar Islam, dia banyak hafal hadis macam datuknya, alim, sembahyang satu hari, sembahyang sunat saja sebanyak 100 rakaat. Sembahyang sunat selain daripada fardu 100 rakaat, padahal dia pemimpin tertinggi tu, ahli politik yang hebat, saleh. Harun Ar-Rasyid, ada kalangan menteri dia orang bukan Islam. Maka dia berkata pada menteri itu, kau ni orang baik, kau selalu tengok aku sembahyang, kau tengok Islam baik, kenapa kau tak masuk Islam? Orang itu beragama macam Majusi, kerana di Baghdad, tuan-tuan, banyak orang Iraq, masih ada saki-baki Majusi sampai pada hari ini. Maka orang itu berkata kepada Harun Ar-Rasyid, wahai Amirul Mukminin, izinkan Patik beragama seperti ini. Agama tak payahlah jadi benda utama, Patik setia pada negara. Okey, baik, tak ada masalah, aku tak paksa engkau, aku ajak engkau supaya ke akhirat besok engkau tidak jadi hujah kepada aku. Itu je aku nak cakap dengan engkau, kata Harun Ar-Rasyid. Kemudian orang ni pun ditugaskan untuk satu misi penting jauh daripada beliau, bertahun-tahun tak jumpa. Mungkin jadi PTD, ambassador ke mana-mana ke, tuan-tuan. Akhirnya beberapa tahun kemudian dia membalik. Harun Ar-Rasyid tengok, kau dah masuk Islam. Dulu kau duduk depan aku, kau tak masuk Islam. Tahun-tahun kau pergi, kau masuk Islam. Kenapa? Cuba cerita pada aku. Harun Ar-Rasyid tanya pada dia. Dia kata, tuanku Amirul Mukminin, Patik duduk jauh. Dia seorang kaligrafer yang hebat, tulisannya cantik. Maka ketika dia duduk jauh daripada Amirul Mukminin Harun Ar-Rasyid, dia nak lihat kebenaran Islam. Dia tahu dah Islam itu betul, cuma dia nak pujuk hatinya. Dia ambil kitab Taurat, tuan-tuan, ditulis kitab Taurat itu dengan tulisan yang sangat cantik, perfect. Dia letak decoration, hiasan kitab Taurat itu. Dia jumpa orang Yahudi, dia tanya, nak beli tak kitab ni? Aku tulis tangan aku sendiri. Orang Yahudi itu impress, oh cantik, kesenian, kertasnya, tulisannya, colornya, dakwatnya, oh berapa kau nak jual? Beli, mahal-mahal, ribu-ribu beli. Impress sangat. Maka ketua agama Yahudi beli, rahib beli, kumpulkan duit beli, mahal tuanku, mereka beli, mereka pakai, tunjuk kat orang, buat museum, tunjuk kat orang. Padahal dalam tulisan itu saya pesongkan tidak kurang daripada 30%, dia kata. Tapi orang Yahudi tidak tahu, mereka pegang, simpan, letak dalam museum mereka, orang semua datang tengok. Saya buat pula pada kitab Bible. Saya jumpa orang Kristian, saya beli kitab Bible, saya saling balik, saya buat cantik-cantik, lukisan, gambar, tebal, dah siap semua. Saya jumpa dengan padri yang paling number one padri, jumpa, tunjuk ni, cantik, oh cantik, macam mana kau buat? Saya buat, siang malam saya tulis, saya khatat ni kaligrafer. Kau nak jual tak? No? Berapa nak jual? Saya jual mahal. Mereka kumpul dana, beli, simpan pula dekat gereja. Mereka puji, semua datang baca. Padahal dalam tu saya pesongkan lebih 30%. Mereka tidak tahu.
Saya pergi yang ketiga, saya cari Al-Quran, saya tulis Quran balik, saya ubah ayat-ayat Quran juga sama 30%. Bila siap, saya jumpa imam masjid, orang biasa je, bukan macam ulama-ulama. Saya jumpa orang biasa. Saya tahu kalau saya jumpa ulama, saya kena bunuh nanti. Saya jumpa orang biasa. Saya jumpa dia muazzin masjid, saya jumpa dia, tuan ni cantik tak? Oh cantik. Dia buka je muka pertama, dia kata ni macam mana wilayah ni? Dia buka nombor 2, ini bukan Quran ni. Dia buka nombor 3, baik kau bakar benda ni, semua orang jumpa kau, orang kita yang kau nanti, orang kerja kan kau nanti, baik kau bakar ni, kau jangan main. Orang Islam kalau jumpa ni, orang Islam bakar kau hidup nanti. Takut saya. Mulai itu saya yakin Islam ni bukannya agama manusia dia, Allah SWT. Terus saya masuk Islam. Tuan-tuan, cuba tuan-tuan lihat pada hari ini, banyak kita terima YouTube, terima WhatsApp. Tiap-tiap hari ada super komputer Al-Quran, manusia hafal Quran, kita tanya dia muka surat mana dia ingat, ayat terakhir muka surat apa dia ingat. Bukan seorang tuan-tuan, beribu-ribu orang kat Maghribi macam tu tuan-tuan. Beribu-ribu orang macam tu kat Pakistan. Beribu-ribu orang macam tu kat Indonesia. Kecil dah hafal Quran. Tapi tuan-tuan jumpa tak orang hafal Bible tuan-tuan? Yang hafal pun seorang, Dr. Zakir Naik yang hafal. Orang mereka hafal tak? Cuba tuan-tuan tanya. Ada tak orang hafal Taurat? Tak ada tuan-tuan. Maka Islam dijaga oleh Allah dengan lahirnya para hufaz ini setiap detik. Bukan setiap hari, setiap detik lahir orang hafal Quran. Subhanallah, Masya Allah, Tabaraka wa Ta'ala. Maka kata si Sabiq yang Majusi ini, yang dulunya Majusi, jumpa Amirul Mukminin, saya Islam. Saya melalui pengalaman peribadi saya. Ini ditulis dalam kitab namanya Tarikh Baghdad, bahawa orang itu masuk Islam pada zaman Harun Rashid kerana dia cuba mesongkan Quran, memang tak berjaya. Dia pesongkan yang lain, orang tidak tahu, orang beli, orang print banyak-banyak, jual pula buat untung. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, Masya Allah, Tabaraka wa Ta'ala. Diceritakan diriwayatkan daripada Fudail bin Iyad, beliau berkata, hendaklah seorang penghafal Quran tidak berhajat kepada seorang pun di kalangan penguasa dan golongan bawahan mereka. Sabit juga riwayat daripada beliau mengatakan penghafaz Quran adalah pembawa panji Islam. Tidak patut baginya untuk lalai bersama orang lalai, leka bersama orang leka, dan membuat sesuatu yang sia-sia bersama orang yang sia-sia, sebagai simbolik memuliakan Al-Quranul Karim. Ya, jadi orang yang menghafal Quran ini hendaklah merasakan kemuliaan tersebut. Kalau kita punya anak-anak ataupun keluarga yang hafal Quran, bagilah kepadanya motivasi, bagi kepadanya galakan, bagi kepadanya satu keyakinan. Walaupun kau hafal Quran, ayah tidak pernah diskriminate kau, tak pernah ayah melebihkan orang lain daripada kau. Kau jangan bimbang, masa depan kau Allah jaga, bukan ayah jaga, Allah jaga. Ayah ni pun jaga setakat mana sangat. Berapa ramai orang yang punya harta tinggalkan pada anak-anak, tak dapat diurus dengan betul, maka harta itu habis tuan-tuan. Tapi kalau orang itu menjaga Allah, Allah menjaga dia sampai bila-bila tuan-tuan, ni mulia Allah sekalian. Ya, ada seorang tabi'i yang terkemuka, setengah mengatakan dia tabi'in, hidup zaman dengan Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, namanya Abdullah bin Al-Mubarak. Abdullah bin Al-Mubarak ini adalah seorang anak kepada Maula. Maula ni orang macam hamba lah tuan-tuan. Macam kita nak ibaratkan, mungkin tak salah lah kalau kita sebut, tak keterlaluan lah, macam orang asing datang bekerja kat negara kita, orang Bangladesh contohnya. Tapi kerana mereka ni punya dalam hidup ada satu cita-cita, mereka ada burning desire dalam diri, ada benda nak dikejar. Malang sekali di kalangan anak-anak orang Islam tidak ada semangat seperti ini. Jangan salahkan siapa tuan-tuan. Kita lihat besok gedung-gedung perniagaan lagi 10 tahun semua milik mereka kat sini. Dan sekarang pun dah berlaku, kedai-kedai kereta milik mereka, kedai-kedai besar milik mereka. Maka jadikan orang-orang kita sebagainya sleeping partner, duduk jaga nama engkau tapi bisnes aku punya. Nak buat macam mana? Maka tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian, Hasan menceritakan tentang Abdullah bin Mubarak ni, bapaknya adalah seorang mando. Apa mando ni? Supervisor kat kebun milik seorang Muslim. Bapaknya adalah seorang keturunan hamba, orang tak ada, bukan keturunan Arab pun, Abdullah bin Mubarak ni. Maka bapak dia bernama Mubarak ini jaga kebun milik seorang Islam Arab. Kebun ni mempunyai buah macam buah-buahan yang buah-buah Mediterranean, buah limaunya, buah apa delimanya, buah-buah
besar kebun. Dia jadi supervisor. Dia masuk Islam tuan-tuan, datuknya masuk Islam, dia Islam tu masuk dalam dirinya betul-betul. Satu hari majikan dia panggil, Mubarak, mesti Mubarak. Kau cuba ambilkan untuk aku buah delima yang super manis. Aku nak yang sangat manis. Aku tak nak yang biasa. Dia bawa bagi tuan. Mubarak, ini masam lah. Kau pergi cari yang lain. Pergi petik lagi. Masam lagi. Petik lagi, masam lagi. Sampai 3 kali bosnya berkata, kau ni faham tak arahan? Aku suruh cari kau yang manis. Maka bapa kepada Allah bin Mubarak ni, maknanya namanya Mubarak ni, berkata kepada tuannya, tuan, selama 30 tahun saya jaga kebun tuan ni, tak pernah saya rasa sebiji pun buah tuan. Tak pernah sekali. Betul ke Mubarak? Iya, betul. Tuan tak pernah suruh saya rasa, saya tak pernah rasa. Tengok tuan, orang ni memahami Islam lebih daripada kita. Jangan tuan-tuan terkejut bila kita ada sembahyang Jumaat, tabung masjid kita penuh. Kita fikir siapa ada rumah? Rupa-rupanya orang Bangladesh ada rumah tuan-tuan. Orang-orang kita mungkin tak ada rumah banyak macam mereka. Orang-orang India yang berderma. Orang Arab datang ke sini yang berderma. Ada setengah-setengah masjid Kuala Lumpur kata begitu, bila tiada sembahyang Jumaat, tak ada duit. Mereka fikir orang-orang Islam datang tapi tak ada banyak macam tu. Kenapa Akhirnya fikir barulah tahu yang begini adalah orang bukan kita, bukan bangsa kita, bukan orang negara kita. Maka yang mengamalkan Islam ini kadang-kadang Allah pilih. Ya, jadi Al-Mubarak ini tuan-tuan, tuannya terkejut dengan betul ke Mubarak? Iya, betul. Saya tak pernah rasa tuan. Saya tak tahu mana sesuatu manis masam. Maka daripada Mubarak ini lahirnya anaknya bernama Abdullah. Ya, Abdullah ini diberi pendidikan agama yang baik, sempurna, menghafaz, menguasai banyak bahasa. Abdullah Mubarak ini orangnya orang saleh. Bila dia mula bekerja, sepertiga daripada pemberian yang diperoleh pada gaji itu diberi untuk Islam, sepertiga untuk keluarganya, sepertiga untuk memperbaiki hidupnya. Ini kisah sebenar adalah kisah Abdullah bin Mubarak sebenarnya tuan-tuan. Ya, jadi tuan-tuan yang dimuliakan Allah sekalian, Abdullah bin Mubarak ini jadi seorang usahawan, jutawan Islam yang terkemuka, yang sangat hebat, yang banyak peranannya dalam Islam, sehingga ada seorang berkata, siapakah orang paling alim di daerah timur? Mereka mengatakan Allah bin Mubarak. Guru yang bernama Lais bin Sa'ad ataupun Auza'i itu menjadi marah kepadanya. Siapa yang kau kata? Allah bin Mubarak. Siapa? Allah bin Mubarak. Tak. Allah bin Mubarak itu lebih baik daripada kita semua di timur dan juga di barat. Bukan di timur saja, di timur dan di barat. Inilah orang yang Allah beri Al-Quran kepadanya tuan-tuan, dan tidak terpesong dengan niat perniagaannya. InsyaAllah ada peluang nanti kita cerita berlanjut tentang beliau. Cukuplah setakat ni dulu sebagai satu peringatan untuk kita bahawa orang yang diberikan Allah Al-Quran ini jangan rasa dirinya terkucil, rasa dirinya kerdil, jangan rasa dirinya hina, kerana dalam dirinya ada satu benda yang sangat berharga untuk kebaikan akhiratnya kelak. Jadi setakat ini saja dulu tuan-tuan. Mudah-mudahan Allah Ta'ala beri pada kita kekuatan, beri pada kita kesempatan, beri pada kita peluang untuk jadi orang yang lebih baik, dan banyaklah berdoa kepada Allah SWT dengan satu doa yang dianjurkan oleh Islam, riwayat Abu Daud dan juga Nasa'i, bahawa Nabi sering beramal dengan doa, Allahumma inni a'udzubika minan nifaq, Allahumma inni a'udzubika minasyiqaq wan nifaq wa su'il akhlaq. Ya Allah, ya Tuhanku, aku mohon kepadamu perlindungan daripada ditimpa syiqaq. Syiqaq ni suka lawan kehendak Allah SWT, memberontak, apa Allah suruh tu tak mau buat. Nifaq adalah sifat hipokrit, menzahirkan Islam tapi hatinya penuh dengan kebencian terhadap Islam. Dan yang terakhir sekali, mohon kepada Allah jauh daripada akhlak yang buruk. Mari tuan-tuan ikut saya baca, Allahumma inni a'udzubika minasyiqaq, asyiqaq wan nifaq wa su'il akhlaq. Allahumma inni a'udzubika minasyiqaq wan nifaq wa su'il akhlaq. Allahumma inni a'udzubika minasyiqaq wan nifaq wa su'il akhlaq. Ya Allah, aku mohon perlindungan kepadamu daripada sifat suka memberontak terhadapmu, sifat nifaq, dan juga akhlak yang buruk. Sekian untuk kita pada pagi ini tuan-tuan. Mudah-mudahan jadi makanan rohani, menyuburkan iman untuk kita hari ini. Sama-sama lah kita mengakhiri dengan baca suratul Asr dan tasbih kafarah.
Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa sabbit aqdamana wa ansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma ahsina aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyi dunya wa 'azabil akhirah. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal 'afafa wal ghina. Allahumma ahsina aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyi dunya wa 'azabil akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Tuan-tuan sebelum lidah pagi ni, jangan lupa tunaikanlah sembahyang sunat syuruk. Dah pun masuk waktunya yang disabdakan oleh baginda Rasulullah SAW, mereka yang sembahyang subuh kemudian diikuti dengan sembahyang sunat syuruk 2 rakaat, baginya pahala seolah-olah menunaikan ibadah haji sempurna kata Nabi SAW. Dalam hadis yang lain Nabi bersabda seolah-olah dia menunaikan ibadah umrah sempurna. Ya, marilah kita buat sembahyang sunat syuruk masing-masing. Saja aku sembahyang sunat syuruk 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Bacalah apa yang kita mampu selepas Al-Fatihah di kedua 2 rakaat itu, ya, macam sembahyang sunat yang lain. Jangan abaikan atas kelebihan dijanjikan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam ini. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.